Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap semua murid cikgu sihat pada hari ini. Okay, pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita. Pembelajaran hari ini adalah kesinambungan daripada yang telah kita buat dalam sesi sebelum ini, iaitu untuk membuat karangan bahagian C. Okay, kertas penulisan bahagian C. Baik, jadi kita akan tengok soalan. Maknanya untuk penerangan tentang tips-tips menjana idea bagi karangan, awak boleh rujuk dalam video sebelum inilah. Okey, jadi kali ini kita nak fokus terus kepada soalan. Kalau dapat soalan, apa awak nak buat? Okey. Cikgu ingin sekadar memberi satu gambaran untuk soalan bahagian C ni. Sebenarnya awak akan diberi 2 soalan. Okey, jadi apabila diberi 2 soalan, bukan awak perlu jawab kedua-duanya. Awak hanya perlu pilih satu soalan dan jawab satu soalan saja untuk bahagian C. Bahagian lain memang perlu jawab semua, hanya bahagian C sahaja pilih satu. Okey, jadi katakanlah kita dah pilih satu soalan. Okey, ini soalan yang kita pilih. Okey, kita baca soalannya. Belajar secara berkumpulan merupakan satu langkah persediaan menghadapi peperiksaan. Tulis sebuah karangan tentang kelebihan belajar secara berkumpulan. Okey, jadi kita dah tahu, melalui soalan ni kita dah tahu soalan nak apa. Apa kehendak soalan sebenarnya? Cuba awak tengok. Ya, betul. Okey, soalan minta kita tulis tentang kelebihan belajar secara berkumpulan. Apa maksud kelebihan ni sebenarnya? Kelebihan sama juga dengan kebaikan, faedah, manfaat, kepentingan. Okey? Jadi inilah maksudnya. Jadi awak dikehendaki mula-mula sekali langkah pertama, awak perlu kenal pasti dululah apa dia 3 atau 4 kelebihan belajar secara berkumpulan. Cuba awak fikirkan apa kelebihannya, apa faedahnya kalau belajar secara berkumpulan berbanding belajar berseorangan. Yang pertama apa? Ya, yang pertama awak boleh tulis okey, menambah ilmu pengetahuan. Okey, menambah ilmu pengetahuan. Sebab bila beramai-ramai, ilmu tu lebih banyak sebab dari beberapa orang yang berbeza. Okey. Okey, jadi ni yang pertama. Okey, cuba fikirkan yang kedua. Apa kelebihan yang kedua? Cuba fikirkan. Ya, awak dapat mengisi masa yang terluang, kan? Mengisi masa terluang. Okey, mengisi masa terluang daripada awak duduk seorang diri di rumah. Okey, duduk termenung. Kadang-kadang bila duduk seorang-seorang tu mulalah buat macam-macam perkara ataupun bersedih dan sebagainya, kan? Okey, jadi kita tengok yang ketiga pula. Apa agaknya kelebihan belajar secara berkumpulan? Ya, dapat mengeratkan hubungan dengan kawan lah, kan? Mengeratkan hubungan dengan rakan. Okey, kita dah dapat isi. 3 isi dekat sini. Okey, jadi itu kelebihannya. Jadi, bagaimana nanti kita nak tulis karangan tu? Okey, jadi dalam setiap perenggan, awak mesti tanya soalan-soalan ni. Bila, di mana, siapa, apa, kenapa, bagaimana. Okey, awak perlu tanya diri awak soalan-soalan ni. Jawapan kepada soalan-soalan tersebut adalah apa yang awak boleh tuliskan di dalam perenggan karangan awak. Okey, baik. Yang ini kita cuba buat. Okey, tapi awak kena ingat isi kita tak boleh terus tulis isi. Kita mesti tulis dia punya pendahuluan dulu. Okey, ingat tak cikgu pernah terangkan yang ni? Sekejap cikgu tunjuk ya. Okey, untuk karangan bahagian C, awak mesti tulis 5 perenggan. Okey, kita ada pendahuluan. Isi 1 tadi kita dah cari, isi 2 kita dah dapat, isi 3 pun kita dah dapat. Okey, lepas tu kena ada penutup. Okey, baik. Jadi yang pertama kita tengok, kita buat pendahuluan dululah.
Okey, pendahuluan cikgu pernah pesan, awak boleh tengok pada soalan. Kadang-kadang ada maklumat pada soalan kita boleh ambil. Okey, contoh kita tengok dekat sini. Yang ini kita boleh ambil, masukkan dalam pendahuluan. Jadi awak garis siap-siap. Okey, kita ambil yang ni. Belajar secara berkumpulan. Okey, jadi kita masukkan dekat pendahuluan sinilah. Okey, ni pendahuluannya. Okey, pendahuluan mesti mula dengan apa tu? Bukan mula dengan bahagian tepi. Bahagian tepi dulu. Okey. Baik, kita tengok dia punya arahan tadi. Cikgu punya soalan. Mana cikgu punya soalan? Rujuk pada soalan tu lah ya. Okey. Jadi kadang-kadang soalan tu awak jangan abaikan sahaja. Sebab dalam soalan tu ada, apa maksud cikgu, ada maklumat yang kita boleh gunakan. Okey. Jadi kita tulis bahagian tepi tau, jangan letak satu jari lagi. Okey, belajar secara berkumpulan merupakan satu langkah persediaan menghadapi peperiksaan. Okey. Lepas tu kita nak beri pendahuluan sedikit, pemberitahuan sedikit tentang apa yang kita nak bincangkan dalam karangan ini, iaitu kelebihan belajar secara berkumpulan kan. Jadi kita boleh tulislah terdapat banyak kelebihan belajar secara berkumpulan. Okey, jadi pendahuluan dah selesai. Baik, kita masuk pula kepada isi. Okey, cuba tengok balik yang kita catat tadi. Isi pertama apa? Isi pertama menambah ilmu pengetahuan. Jadi kita masukkan dalam borang ini. Menambah ilmu pengetahuan. Menambah ilmu pengetahuan. Okay, yang pertama sekali awak perlu buat penegasan isi. Nak maklumkan tentang isi tu. Okay, jadi ayat sebelum ni tadi terdapat banyak kelebihan belajar secara berkumpulan. Jadi kita boleh masukkanlah, gunakan penanda wacana, antaranya sesuaikan sebab kita nak senaraikan apa kelebihan-kelebihannya. Kita boleh tulis antaranya belajar secara berkumpulan boleh menambah ilmu pengetahuan. Okey. Okey, lepas tu untuk ayat yang kedua pula kita tanya soalan mengapa. Okey, soalan cikgu. Mengapa bila belajar berkumpulan boleh menambah ilmu pengetahuan? Mengapa bila belajar berkumpulan ilmu pengetahuan tu lebih banyak, lebih bertambah berbanding awak belajar seorang? Ya, betul. Sebab bila belajar beramai-ramai, berkumpulan, ada banyak idea kan? Okey, banyak idea sebab daripada ramai orang. Okey, kalau seorang mungkin sukar sedikit nak keluarkan idea. Okey, jadi macam ni kita nak buat dalam bentuk ayat ni.
apabila belajar bersama kawan, kita dapat berkongsi ilmu kan. Orang ni dia ada idea lain, orang ni ada idea lain, orang tu ada idea lain, jadi dah jadi banyak. Kita dapat berkongsi ilmu dan bertukar-tukar idea. Bertukar-tukar idea. Okey, itu yang ayat yang kedua. Ayat ketiga kita nak tulis apa pula? Cuba tengok. Apa kesannya? Soalan cikgu, apa kesannya? Apa kesannya apabila ramai yang berkongsi ilmu dan bertukar-tukar idea? Apa kesannya kepada awak? Ya, betul. Biasanya maklumat tu akan lebih mantap. Dia punya proses pembelajaran pun akan lebih mantap. Katakanlah awak bincang nak dapatkan jawapan untuk subjek sains ke kan, matematik ke. Kadang-kadang bila buat seorang kita tak tahu. Tapi bila kita berbincang, kita dapat menghasilkan jawapan yang sangat baik. Itu kesannya. Jadi macam mana nak tulis? Antaranya belajar secara berkumpulan. Tertinggal AN ni. Kita tambah berkumpulan. Okey. Boleh menambah ilmu pengetahuan. Apabila belajar bersama kawan, kita dapat berkongsi ilmu dan bertukar-tukar idea. Kesannya, ataupun oleh itu, proses pembelajaran menjadi lebih mantap dan berkesan. Okey. Jadi ayat ni 1, 2, 3 boleh masukkan dalam satu perenggan. Baik, kita teruskan untuk terangkan isi yang kedua. Apa dia isi kedua? Kalau lupa tengok balik kat depan. Isi kedua mengisi masa terluang. Jadi kita potong. Isinya mengisi masa terluang. Okey. Mengisi masa terluang. Okey, penulisan isi, rujuk ke atas. Jadi macam mana nak tulis ayat untuk mengisi masa terluang? Okey, untuk sebut isi yang berikutnya kita boleh gunakan penanda wacana. Selain itu, belajar berkumpulan boleh mengisi masa terluang dengan perkara berfaedah kan, dengan perkara berfaedah. Okey. Lepas tu kita tengok yang kedua. Apa soalan yang sesuai kita nak tanya? Bila. Kita boleh tanya soalan bila. Bila boleh buat aktiviti belajar secara berkumpulan ni? Biasa awak ada masa terluang bila? Waktu cuti kan? Cuti, hujung minggu. Okey, jadi kita boleh nyatakan di sini. Selain itu, belajar berkumpulan boleh mengisi masa terluang dengan perkara berfaedah. Okey, kita boleh belajar bersama
kawan pada waktu cuti seperti pada hujung minggu dan cuti sekolah. Kita tanya soalan bila kan? Ini jawapan dia. Okey. Lepas tu apa lagi soalan yang sesuai kita nak bagi? Jadi sekarang ni masa terluang awak dah ada dengan perkara berfaedah. Jadi apa kesannya kepada awak berbanding orang yang isi masa dia dengan perkara lain? Apa kesannya? Soalan cikgu. Apa kesannya jika awak gunakan masa yang ada ni untuk belajar secara berkumpulan? Awak dapat mengelakkan diri daripada apa? Ya, daripada perkara-perkara yang negatif kan, yang membuang masa. Contohnya, melepak bersama kawan, bermain permainan video berjam-jam lamanya kan. Okey, jadi kita boleh jawab di sini. Kesannya, kita akan terhindar daripada melakukan perkara negatif seperti cikgu letak satu contoh je lah sebab macam tak muat kat sini. Seperti bermain permainan video berjam-jam lamanya. Kan dapat elakkan sebab awak dah ada masa untuk belajar secara berkumpulan. Okey, jadi ni pun dah dapat 3 ayat. 1, 2, 3. Ini masukkan dalam perenggan yang ketiga. Okey, kita tengok yang seterusnya, nak isi borang yang ni. Okey, kita tengok balik isi. Apa lagi yang kita tak nyatakan? Okey, kelebihan yang ketiga ialah mengeratkan hubungan dengan rakan, kan? Kita belajar dengan kawan. Jadi dapatlah eratkan hubungan dengan mereka. Jadi kita tulis dulu mengeratkan hubungan. Mengeratkan hubungan dengan rakan. Okey, jadi penegasan isi. Okey, tadi kita dah guna antaranya. Selain itu, okey, kita boleh guna di samping itu. Di samping itu, kita juga dapat mengeratkan hubungan dengan rakan. Okey, di samping itu kita juga dapat mengeratkan hubungan dengan rakan. Okey, lepas tu apa soalan yang sesuai kita nak tanya berkaitan dengan isi yang ini? Apa soalannya? Macam mana dia boleh dapat mengeratkan tu? Bagaimana belajar berkumpulan? Okay, bagaimana soalan cikgu bagaimana belajar berkumpulan ni boleh mengeratkan hubungan? Apa yang berlaku pada waktu itu sampai menyebabkan hubungan tu bertambah erat? Ya, mungkin awak bergurau senda kan. Bila dengan kawan biasanya kita akan bergurau senda, bercerita perkara yang lucu. Jadi hubungan tu jadi erat. Okey, jadi soalannya bagaimanakah belajar secara berkumpulan boleh mengeratkan hubungan? Jadi jawapannya melalui berbual tentang sambil berbual perkara-perkara yang lucu, bergelak ketawa kan. Macam mana nak tulis sambungan ayat dia? Di samping itu kita juga dapat mengeratkan hubungan dengan rakan.
semasa. Okey, kita tulis semasa belajar bersama kawan, kita pasti turut bergurau dan bercerita perkara yang lucu hingga menimbulkan gelak ketawa. Okey. Jadi apa kesannya bila dah perhubungan tu sangat erat, ada gurau senda, ada gelak ketawa. Jadi hubungan tu jadi bagaimana? Apa kesannya? Ya, betul. Apa kesannya? Hubungan tu jadi lebih mesra kan lah. Hubungan tu jadi lebih mesra. Tak adalah segan-segan lagi dah nak minta tolong pemuda sebab dah mesra. Okey, oleh itu hubungan menjadi lebih mesra. Okey, jadi 1, 2, 3 ayat. Okey, ini untuk perenggan yang keempat. Okey, sekarang kita pergi perenggan yang terakhir, iaitu perenggan penutup. Okey, ini penutup. Okey, perenggan penutup kita nak tulis apa? Okey, kesimpulannya kan cikgu pernah beritahu kalau nak tulis penutup ada 3 perkara yang awak boleh tulis. Kesimpulan atau pendapat. Okey, lepas tu awak boleh tulis tentang perasaan awak. Lepas tu awak boleh tulis harapan awak. Okey? Baik. Jadi kita tulis dulu kesimpulan. Kesimpulan. Kesimpulannya, apa pendapat awak tentang belajar secara berkumpulan? Adakah ia satu perkara yang baik, yang bagus, yang memberi manfaat? Ya, kan? Belajar berkumpulan ni sangat bagus, memberi manfaat kepada semua orang. Okay, jadi kesimpulannya, belajar secara berkumpulan memberi banyak manfaat kepada murid. Jadi ini sebenarnya tu yang cikgu kata. Sebenarnya penutup ni kita boleh guna yang lebih kurang sama je, cuma kita tukar isu saja. Kalau awak tengok dalam karangan yang kita buat pada hari Rabu baru ni, jadi awak boleh tengok bahawa dia punya dia punya penutup dia, kesimpulan dia sama. Cuma hari tu isu tentang apa hari tu ya kita buat, cikgu pun dah lupa. Ada kebaikan apa sekejap cikgu tengok. Ada kita buat kebaikan juga hari tu. Okey, yang hari tu kita buat kebaikan menyimpan wang di bank. Okay, kali ni kebaikan belajar berkumpulan. Jadi kedua-duanya memberi manfaat kan. Jadi itulah kesimpulannya. Okay, belajar secara berkumpulan memberi banyak manfaat kepada murid. Okey, apa perasaan awak tentang belajar berkumpulan? Ada rasa yang bagaimana? Gembira. Okey, gembira boleh. Kenapa awak gembira? Sebab dapat terlibat kan? Sebab dapat terlibat dengan pembelajaran secara berkumpulan. Okey, kita ataupun macam mana? Macam nak tulis kita, saya macam tak sesuai. Sebab ini secara umum kan.
kita boleh tulis, okey, adalah menggembirakan. Adalah menggembirakan. Apabila semakin ramai murid belajar secara berkumpulan adalah menggembirakan apabila semakin ramai murid belajar secara berkumpulan. Walaupun hanya secara maya semasa musim pandemik. Waktu pandemik kan belajar guna Google Meet kan. Boleh je buat perbincangan kan dengan kawan-kawan melalui WhatsApp lah masa kan. Tentukan masa bila nak berbincang dalam Google Meet. Okey, jadi harapan ni dah perasaan dah. Okey, harapan pula. Okey, diharap lebih ramai murid akan menjadikan pembelajaran secara berkumpulan sebagai salah satu kaedah untuk belajar. Okey. Itu dia. Baik, inilah dia. Jadi, dah dapat dah semua. Okey, jadi apa yang perlu awak buat? Awak hanya perlu salinlah dalam buku karangan awak. Okey, pendahuluan, perenggan pertama. Jangan lupa tulis hari, tarikh semua. Tajuk, lepas tu ini pendahuluan. Okey, lepas tu ini untuk perenggan kedua, tapi awak ambil ayat yang ada nak panah sini sajalah. Tak payahlah salin borang ni panduan saja. Okey, lepas tu perenggan ketiga sama juga, ambil yang ayat yang ditunjuk dengan anak panah. Perenggan keempat pun ambil ayat yang ditunjuk dengan anak panah. Dan perenggan kelima awak ambil yang perenggan sahaja, yang bawah ni tak payah. Okey, yang ni tak payahlah. Ini hanya panduan sahaja. Okey, jadi inilah dia. Ini cikgu ingatkan sekali lagi lah tips untuk menulis karangan. Mesti ada 5 perenggan sekurang-kurangnya, tapi ada orang dia nak buat 6, boleh juga 6. Bila 6, isi dia ada 4. Okey, ada pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3. Kalau nak tambah isi 4 pun boleh. Penutup. Okey, setiap satu perenggan awak buat dalam lebih kurang 3 ayat, macam ikut dalam borang tadi. Okey, harap ini dapat membantu awak. Okey, terima kasih.